Hai, Assalamualaikum. Bersama Teacher Mas lagi hari ini, hari Jumaat 15 hari bulan Mei 2020. Okey, so hari ini hari Jumaat yang indah ini, Teacher Mas nak share 3 lagi tips parenting. Okey, salah satunya usah dibanding-bandingkan. Okey, macam biasa Teacher Mas ambil dari buku ini, Brilliant Parents, tulisan Tuan Badrusani. Okey, nombor 1. Okey, tips nombor 1 ialah usah dibanding-bandingkan. Sudah dikatakan dalam bab yang lepas, anak anda seorang yang unik. Anak kita ni unik, tiada yang sama sepertinya. Dia adalah hadiah daripada Allah khas untuk anda. Pastikan anak anda ada kelebihan. Pastinya juga anak kita ada kekurangan. Anak kita mestinya ada satu kelebihan yang berbeza dengan yang lain, dan dia juga ada kekurangan. Sama juga macam kita ibu bapa, kita ada kelebihan dan kekurangan. Kita ni manusia biasa, memang ada kekurangan. Dalam banyak-banyak kelebihan yang kita ada juga satu kekurangan. Maka dekat sini bertulis, maka elakkan membanding-bandingkan anak anda dengan orang lain, hatta dengan adik-beradik sendiri. Secara jujurnya, saya dan anda sendiri tidak suka dibanding-bandingkan. Betul tak? Kita, parent, ibu bapa semua pun tidak suka dibanding-bandingkan. Sebab kita ni istimewa. Kita semua istimewa. Namun dalam keistimewaan kita tu, kita ada kekurangan juga. Jadi kita kena berlaku adil dengan anak-anak kita semua. Okey. Apa yang anda wajar lakukan adalah membandingkan anak anda itu dengan dirinya sendiri. Membandingkan dulu dan sekarang. Dulu mungkin belum pandai kemas katil. Sekarang dah pandai kemas katil. Macam tu. Jangan bandingkan dengan orang lain. Mungkin anak orang lain dia ada kelebihan dia sendiri dan dia ada kekurangan. Dan anak kita juga ada kelebihan sendiri dan kekurangannya juga. Okey, fokuskan kepada apa perubahan positif yang berlaku dan nyatakan apa harapan anda bagi mengatasi perkara negatif yang belum berlaku. Okey, tips nombor 2, maruah diri. Elakkan marah di hadapan orang. Seboleh-bolehnya kita elakkan daripada marah anak kita di hadapan orang ramai. Meskipun anak kita tu belum faham, tetapi ia dapat dirasai. Dia macam terasalah kalau tiba-tiba kita marah kat dia kan. Justru elakkan memarahi anak di hadapan orang ramai. Ia adalah tindakan menjatuhkan maruah anak anda. So, fikir sifat marah. Adakah anda fikir sifat marah dan kata-kata nasihat anda saat itu akan diterima oleh anak anda? Dia bila kita marah di hadapan orang, dia akan rasa malu sebab dia rasa malu dengan kawan-kawan dia kan? Mungkin depan kawan-kawan dia ataupun mungkin depan saudara mara. Jadi dia sangat malu. Apa yang anda katakan mungkin akan membentuk satu sifat dendam yang tidak dapat dimaafkan. Nasihat ke mana, teguran ke mana. Okey, jikalau anak anda memang patut dimarahi, cuba selesaikannya di rumah. Namun apabila anda berada di hadapan orang, memadai dengan menghentikan tindakannya atau percakapannya. Kemudian berilah teguran yang bersifat tegas, tetapi bukan diterjemahkan dalam bentuk marah atau herdikan. Apa-apa pun anda memang ada hak untuk menegur anak, tetapi jangan sampai mencabuli hak anak untuk dipelihara maruahnya oleh insan bernama ibu dan ayah. Okey, Teacher ada satu cerita sikit. Ni bukan terjadi di kalangan kita-kita, tapi bukan terjadi di kalangan Teacher Mas ataupun rakan-rakan terdekat, tapi Teacher Mas ada mendengar lah. Bila seseorang tu dimarahi waktu kecil, jadi dia akan rasa kesannya tu sampai dewasa. Dia akan ingat. Sama juga macam kalau kita dimarahi waktu masa kita sekolah rendah. Mungkin cikgu kita sebab
dulu tak kisahkan, cikgu boleh marah, boleh rotan, kalau tak siap homework boleh rotan kat tangan, tapi zaman sekarang dah tak boleh. Cuma bila sekali kita kena rotan, kesan tu akan ingat sampai dia dewasa, sampai kita besar. Jadi benda tu akan jadikan momen. Salah satu mungkin dia akan jadi dendam, dan salah satu juga mungkin dia akan jadi pedoman untuk tauladan lah. Mungkin jadi dia tak akan buat lagi. Tapi selalunya benda tu akan jadi satu dendam. Betul. Dia akan jadi satu dendam yang dia tak akan lupakan. Orang ni pernah marah. Mungkin momen jatuh ataupun apa, tapi bila benda tu bad moment, dia akan ingat sampai dia dewasa. Sebolehnya kita elakkan. Sebab tu dekat tadika, dekat butterfly sendiri, teacher Mas selalu pesan dengan cikgu ni, kalau kita marah, kalau kita rasa, yelah kita ni manusia biasa kan, ada waktu kita memang akan rasa bengang dan marah. Jadi kalau rasa marah, pergi dulu dapur, minum kopi dulu. Dah habis minum kopi, baru masuk kelas. Sementara minum kopi tu, suruhlah guru kelas lain tengok-tengokkan kelas. Mungkin bagi kerja ke. Sebab kita kadang-kadang kita tak boleh nak kawal perasaan marah. Okey, tips nombor 3. Beritahu dia istimewa secara rahsia. Usah pilih kasih. Dekat sini ada pelbagai cara untuk memuji. Ada kalanya memuji anak di hadapan adik-beradik yang lain tanpa menyebabkan yang lain rasa terhina. Macam mana kita nak puji orang di hadapan orang lain tapi tanpa rasa orang lain rasa macam kena peli. Kadang-kadang kan kita ada rasa orang tu memuji orang ni, tapi kita terasa something. Tapi kat sini ada contohnya, macam mana kita nak puji tanpa orang lain rasa kecil hati. Kat sini contohnya, Mama sayang Along sebab Along solat penuh minggu lepas. Jadi hadiahnya semua orang boleh beli aiskrim apa yang Along nak. Fair lah kan, semua orang dapat, tapi apa yang Along dia suka lah. Semua orang pun akan rasa seronok. Anak yang dipuji terus rasa dihargai. Anak yang lain akan rasa terhutang budi. Sebab yang buat baik tu Along dia, tapi semua orang pun akan dapat ganjarannya. Masing-masing pastinya akan berlumba untuk melakukan perkara yang sama juga. Okey, satu lagi teknik adalah dengan memanggil anak yang layak dipuji untuk duduk bertemu dengan anda tanpa kehadiran orang lain. Maksudnya secara rahsia. Rahsialah daripada yang lain kan. Okey, pada saat itu beritahu anak anda bahawa anda suka dengan apa yang dia telah lakukan dan nyatakan yang anda sangat bangga dengan dia. Jangan lupa untuk mengukir senyuman serta menggunakan nada suara yang dapat menyentuh perasaan. Okey, ada satu lagi tip cara juga. Satu lagi tip cara untuk memuji ni. Satu lagi cara yang mungkin lebih pantas adalah berbisik kepada anak tersebut dalam keadaan yang hingar-bingar. Yang tengah bising-bising tu kita bisik. Secara automatik dia akan tersenyum bangga dan akan cuba memastikan sifat yang anda puji itu diteruskan sepanjang hari. Sebenarnya teknik ini adalah pujian spontan yang menyebabkan dia berasa sangat istimewa pada saat yang tidak disangka-sangka. Apa yang penting, banyakkan memuji dan elakkan mengeji. Kalau dekat dalam buku ni yang teacher Mas faham, yang kita ni sebenarnya perlu bersikap positif, selalu positif, selalu memuji-muji, jangan highlight benda kekurangan. Semua orang ada kekurangan dan kelemahan kan, tapi semua orang pun juga ada kelebihan. Okey, jadi kita kena sentiasa puji memuji. Sebab tu Allah pun suka dipuji kan, sebab tu kita disarankan untuk berzikir. So hari Jumaat apa zikir? Apa zikir kita yang bagus untuk Jumaat ialah Ya Allah. So banyakkan zikir Ya Allah pada hari Jumaat. Okey, itu saja sharing teacher Mas hari Jumaat ini. Dan 5 hari teacher Mas share tips parenting. So Sabtu dan Ahad teacher Mas cuti. Kita akan sambung lagi pada hari Isnin. Rasanya itu saja. Sebelum tu teacher Mas nak cakap juga lagi, jangan lupa join kita punya group
Parenting with Love. Nanti Teacher Mas letak dekat komen. So tekan link tu dan ask to join lah. Okay. Dan kita juga jangan lupa promosi Ramadan. Nanti boleh scroll dekat page ni. Dekat situ ada pasal promotion Ramadan. Okay, itu saja Kids Today, Leader Tomorrow. Jumpa lagi.